some people, they know what they want to do very early on in their life. Bermaksud, kecil lagi dah tahu dah. Saya memang bila saya besar nanti saya nak jadi jurutera. So dia dah tahu. So tak ada masalah. Okay? But most people, they don't know what they want to be. Ada seorang ini, nama dia Zulhairi, tanya kepada saya berminat dalam bidang keusahawanan, ke mana haluan yang patut saya ambil selepas SPM. So jadi dalam video kali ini, saya just nak kongsikan kepada anda, terutamanya untuk student yang mungkin baru nak ambil SPM, okay? Baru nak melanjutkan pelajaran ke alam college ataupun alam university, apa yang anda patut buat lah. This is based on my own experience, okay? So saya dulu, lepas saya ambil SPM, okay, and bila saya dapat result SPM itu, saya tak tahu pun saya nak buat apa sebenarnya. Okay? Can you imagine? Ni umur, kira maksudnya kita ambil SPM umur 17 tahun, dan umur 18 tu saya pun tak tahu nak buat apa. Saya apply scholarship, tapi bila saya apply scholarship ni, setiap scholarship yang saya apply tu, lain-lain bidang. Kan? Lain-lain bidang. Ada kejuruteraan, ada perakaunan, ada actuary, sign actuary at that time, ada doktor pun ada. So macam-macam. Dan saya dapat ada beberapa offer. Even IPATA pun ada offer lah kepada saya. And at that point in time, I don't really know what I want to do. Okay, and then pilihan saya ni lebih terpengaruh daripada keluarga saya ketika itu. Saya ingat lagi ketika itu saya pergi tanya dekat saya punya cousin, dan cousin saya ni pula seorang doktor, kan? Memanglah you tanya doktor, you dapat jawapan suruh jadi doktor. You tanya engineer, you dapat jawapan suruh jadi engineer. So what I did was I asked my cousin. But one thing that sparked me was that bila saya tanya cousin saya cakap, jadi doktor di Malaysia, gaji permulaan adalah gaji yang paling tinggi. And which I agreed. Okay, back then lah, tahun 2007-2008 kan, back then memang gaji doktor ni paling tinggi. Itu nombor satu. Nombor dua, kerja doktor ni adalah kita diserap masuk terus dalam government. Tak adalah kisah kes kerja kontrak bagai sekarang ini, betul tak? So ketika itu memang nampak macam kerja doktor ni is like the safest job, most guaranteed. Okay, technically kalau anda graduate je, anda terus dapat kerja. And not only that, gaji anda memang gaji yang boleh kata tinggi lah. Okay, kalau kita nak bandingkan dengan graduan-graduan muda yang lain. So disebabkan itu, at that time lah, I was motivated by money. So saya pilih doktor. Now you know lah where I am right now. Okay, niat tu tak betul kan? Niat tu salah. Okay, but anyway, that was how my journey. Tapi sekarang ini, kalau anda tanya saya, okay, banyak juga student-student universiti yang tanya saya, okay, nasihat untuk mereka, apa yang mereka patut buat, terutamanya bagi mereka yang baru nak ambil SPM atau baru saja habis SPM, okay, what kind of field should they choose? My honest opinion is that whatever that you choose, it doesn't really matter. Okay, disclaimer siap-siap, this is based on my experience. Jangan rasa macam, Dr. Adam cakap tak matter, so boleh pilih apa-apa saja. Tidak. Maksud saya is that alam persekolahan, okay, walaupun anda ambil apa-apa jurusan di college ataupun di university, some people, they know what they want to do very early on in their life. Bermaksud, kecil lagi dah tahu dah. Saya memang bila saya besar nanti saya nak jadi jurutera. So dia dah tahu. So tak ada masalah. Okay? But most people, they don't know what they want to be. So, my advice is for those of you yang baru saja habis SPM ataupun nak ambil SPM, nak buat apa, nasihat saya is that go with whatever that you feel right. Okay? Apa saja peluang yang ada di depan mata anda ketika itu. Ketika itu, saya berpeluang untuk mendapat scholarship, itu yang pertama. Yang kedua, berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. So for me, the greatest investment that I did that time was, pursuing medical punya degree lah, medical degree. Sebab apa? Sebab itu membolehkan saya pergi ke luar negara, itu yang pertama. Yang kedua, saya timba ilmu pengetahuan. Okay, bercakap dengan orang. Dulu saya tak pandai bercakap dengan orang. Okay, but because kita jadi doktor. So kalau kita nak jadi doktor dengan selamat, kita kena pandai berkomunikasi. So saya belajar banyak pasal communication skill while I was studying as a medical graduate. Okay, and not only that, I got to experience pergi ke luar negara, berjumpa dengan orang-orang di luar negara. Okay, bercakap dengan mereka. And not only that, because of where I am geographically,
saya berpeluang untuk melawati negara-negara Eropah yang lain dan juga di Amerika Syarikat juga. So sebab dekat kan. So I would say that go with an open mind. Bermaksud kalau anda melanjutkan pelajaran di mana-mana saja, go with an open mind, gather experience, okay? Life skills itu yang akan menentukan outcome anda nanti. Bukannya kerjaya anda. Macam saya sendiri, saya ada degree dalam medicine tetapi saya tak bekerja, tak berkhidmat sebagai seorang doktor perubatan. Tetapi doesn't mean that I cannot utilize the skill that I have. In fact, saya sekarang ni menggunakan skill-skill saya yang saya belajar bercakap dengan patient, beratus-ratus patient sebelum ini untuk bercakap dengan anda. Ramai orang juga yang cakap saya pandai mengolah term-term yang sangat teknikal dalam kewangan ini kepada bahasa yang mudah untuk orang faham. Itu terpulanglah pada diri anda sama ada anda setuju ataupun tidak. Tetapi benda tu sebenarnya yang saya belajar ketika saya belajar di United Kingdom. When I was still a student lah. So, my point is this. Bagi mereka yang tak tahu nak buat apa in your life, to me, choose whatever that feels right for you. But as much as you want to learn to pass your exam, belajar juga ilmu tentang kemahiran hidup sekarang ini. Kemahiran hidup ini contohnya macam ilmu pengurusan kewangan, ilmu buat grafik for example, buat media for example, ilmu dalam mungkin buat side income, freelance job. Benda-benda ni anda boleh buat sambil anda graduate dekat universiti mana-mana yang anda berada. So point is, untuk menjawab soalan Zul Hairi ni, terutamanya bagi mereka yang nak melanjutkan, yang berminat dalam bidang keusahawanan, it doesn't really matter what degree you take. Saya ada banyak kenalan yang engineer jadi business owner. Saya doktor jadi business owner. Saya ada dentist yang jadi business owner. Saya ada accountant yang buat business. Saya ada apa lagi? Videographer yang jadi business, yang buat business. To become a business owner, it doesn't really matter what degree you take in university. What matters is the entrepreneurship skills itu that matters. How you sell, how you market yourself. These two are more important. And not only, bukan yang anda ambil degree dekat universiti marketing degree semua tak akan membantu anda dalam business. Mungkin sedikit, tapi yang akan membantu anda is real life skills. If you have interest in business, really committed to become a business owner, learn from a business owner. Plus point, learn from a successful business owner. InsyaAllah anda akan tahu nak buat apa. So itu jawapan saya. Memang saya tak ada jawapan konkret pun sebab bagi saya keusahawanan ni is like a creative industries. Creative industry ni maksudnya apa saja di dunia ni anda boleh jadikan sebagai business anda. Whatever it is. So you just need to be creative of finding a solution to a particular problem that people are willing to pay for it. Dan jika anda nak tahu tips bagaimana nak membuat pelaburan yang betul, nak menguruskan kewangan anda dengan betul, jangan lupa untuk tengok video-video dalam YouTube channel Dr. Adam Zubair. Dan sila subscribe YouTube saya supaya anda dapat notifikasi setiap kali kami release video-video baru setiap minggu. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, sebarang komen, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.